Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nur Atika binti Cikgu Mansur bernombor metrik I1810286, diberi tugasan assignment 1 bagi subjek Principle of Management MGT 6013. Seterusnya kita lihat kepada kandungan. Yang pertama tajuk, yang kedua definisi, yang ketiga isi dan huraian, dan yang keempat penutup. Ini adalah tajuk yang diberi, iaitu kenapa perancangan amat kritikal di dalam organisasi sehingga ia menjadi fungsi utama dalam kumpulan pengurusan. Seterusnya kita lihat kepada kandungan definisi. Bagi definisi perancangan, perancangan ini adalah proses menentukan matlamat yang ingin dicapai dan tindakan yang perlu diambil untuk mencapai matlamat organisasi. Seterusnya, dalam definisi perancangan ini juga terdapat 3 lagi definisi yang berlainan, iaitu visi, menganalisa serta membangun dan melaksanakan. Mari kita lihat kepada visi. Matlamat yang menentukan hala tuju sesebuah organisasi dan matlamat jangka panjang. Bagi matlamat yang menentukan hala tuju sesebuah organisasi ini adalah satu tanggapan dan pandangan yang jauh dan mendalam berkaitan dengan apa yang akan terjadi dengan perancangan yang ada. Bagi matlamat jangka panjang pula, ia dibentuk dengan sesuatu yang ideal dan unik untuk dicapai oleh sesebuah organisasi. Seterusnya, kita pergi kepada yang kedua, iaitu menganalisa. Menganalisa ni adalah perancangan yang melibatkan aktiviti menganalisa persekitaran untuk mengenal pasti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi sesebuah organisasi. Saya akan terangkan yang pertama, iaitu kekuatan. Kekuatan ini di mana keadaan yang terdapat di dalam sesebuah organisasi termasuklah pekerja, kewangan dan pengurusan yang cekap. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan ini seringkali terdapat di dalam organisasi, seperti tiada bahan mentah yang mencukupi ataupun masalah pekerja di dalam sesebuah organisasi tersebut. Yang ketiga, peluang. Peluang ini wujud disebabkan oleh faktor persekitaran luaran, sebagai contoh dasar kerajaan. Dan yang keempat, ancaman. Ancaman ini disebabkan oleh perkembangan faktor persekitaran. Sebagai contoh, terdapat pesaing dalam sebuah pasaran yang boleh menyebabkan perniagaan sesebuah syarikat itu merosot. Dan yang ketiga, iaitu membangun dan melaksanakan. Dalam hal ini dia terbahagi kepada 3, visi, strategi dan POLC. Bagi visi ni adalah satu matlamat yang perlu dirancang oleh pengurus tersebut. Bagi satu strategi pula adalah cara ataupun rancangan bagi meneruskan sebuah organisasi tersebut. Yang ketiga, POLC. Bagi membangun dan melaksanakan, dalam POLC ni ia mewakili kepada P adalah planning, iaitu perancangan, O organize, iaitu pengorganisasian, L adalah leader, iaitu kepimpinan, dan C control, pengawalan. Bagi memastikan sesebuah organisasi tersebut membangun dengan baik, kita mestilah mempunyai perancangan yang baik dan telus. Jadi kita perlu melakukan pengorganisasian, iaitu di mana proses penyusunan dan mengagihkan sumber-sumber organisasi. Seterusnya, kepimpinan, di mana proses pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerja untuk melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan. Seperti contoh, pemimpin iaitu pengurus mestilah memimpin pekerja mereka untuk melaksanakan tugas lebih cekap lagi. Dan yang terakhir, pengawalan. Pengawalan ini adalah satu proses pemantauan prestasi dan memastikan hasil kerja tercapai. Seterusnya, yang ketiga, bagi kandungan isi dan huraian. Ini adalah kepentingan perancangan. Seperti mana kita melihat tajuk yang diberi, kenapa perancangan amat kritikal di dalam organisasi sehingga ia menjadi fungsi utama kumpulan pengurusan.
kita dapat lihat seperti dalam tajuk yang diberi, ia berkait rapat dengan kepentingan perancangan dalam mengurus sesuatu organisasi. Jadi di sini saya sertakan beberapa kepentingan perancangan. Yang pertama, membantu pengurus dalam membuat sesuatu keputusan. Yang kedua, tindakan dalam pembaikan. Yang ketiga, menyediakan hala tuju organisasi. Yang keempat, memahami persekitaran dunia perniagaan. Dan yang kelima, mengukur dan menilai prestasi. Penerangan yang pertama iaitu membantu pengurus dalam membuat sesuatu keputusan. Melalui perancangan jangka pendek dan jangka panjang, pengurus boleh membuat keputusan yang sesuai untuk menentukan sesuatu tindakan kepada syarikat dalam sesebuah organisasi. Sebagai contoh, perniagaan tudung. Sebagai pengurus dalam organisasi perniagaan tudung, pengurus mestilah membuat keputusan yang tepat dalam pemilihan pengedar kain yang berkualiti, supaya pengurus itu dapat mensasarkan jualan ke arah yang lebih baik. Seterusnya yang kedua iaitu tindakan dalam pembaikan. Dalam membuat perancangan, pengurus dapat membentuk satu sistem kawalan supaya penyelewengan atau kesilapan dapat dielakkan. Selain itu, pengurus juga dapat memastikan segala pencapaian organisasi selaras dengan perancangan yang telah dibuat. Jadi, tindakan dalam pembaikan dapat dilakukan dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, kita sudah memantau pengurusan dalam organisasi kita, tapi kita mendapati terdapat beberapa kekurangan yang perlu ditambah baik, seperti kemudahan infrastruktur. Contohnya infrastruktur seperti bangunan premis yang dibina mempunyai kerosakan. Jadi sebagai pengurus perlu merancang untuk mengupah kontraktor untuk membaiki infrastruktur yang mempunyai kerosakan itu. Selain itu, alatan-alatan mesin. Alatan-alatan mesin ini kebiasaannya terdapat di dalam kilang-kilang yang mengurus yang mengeluarkan produk-produk. Jadi apabila mesin-mesin itu mempunyai kerosakan, jadi pengurus perlulah merancang untuk mengupah teknikal untuk membaiki mesin-mesin tersebut, supaya pekerja boleh mengeluarkan lagi banyak produk. Seterusnya yang ketiga iaitu menyediakan hala tuju organisasi. Penerangan ini, jika ada perancangan dibuat, segala hala tuju sesebuah syarikat dapat ditentukan dengan sebaiknya. Melalui perancangan, pengurus dapat mengagihkan kerja-kerja dengan lebih efektif dan efisien. Seterusnya yang keempat iaitu memahami persekitaran dunia perniagaan. Dengan adanya perancangan, pengurus dapat melaksanakan urusan perniagaannya dengan strategi. Pengurus juga dapat mengenal pasti peluang dan ancaman yang akan dihadapi pada masa akan datang. Sebagai contoh, pandemik COVID-19 yang sedang kita hadapi semua. Jadi, pengurus ini perlu memainkan peranannya dalam merancang untuk membaik pulih perniagaan mereka. Dan yang terakhir iaitu mengukur dan menilai prestasi. Perancangan yang telah dibuat boleh dijadikan sebagai panduan atau pengukur pencapaian prestasi sebuah perniagaan dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, pengurus menilai prestasi pekerja yang kurang cekap dan memberikan kursus dan latihan yang dikhususkan dengan perniagaan yang dilakukan. Jadi ini terdapat 5 kepentingan perancangan yang saya memahami. Seterusnya kita pergi kepada kaitan antara perancangan dengan pengurusan. Dia terbagi kepada 3 pengurusan. Yang pertama, pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan pengurusan bawahan. Pengurusan atasan ini adalah top manager, iaitu melakukan perancangan strategik iaitu jangka panjang dalam masa tempoh 5 tahun ke atas. Ia merujuk kepada perancangan bagi keseluruhan organisasi. Ia juga mengandungi hala tuju yang spesifik dan menyeluruh. Pengurusan atasan ini melihat faktor-faktor persekitaran luaran dan dalaman. Seterusnya, pengurusan pertengahan.
Ini adalah melakukan perancangan taktikal iaitu jangka sederhana dalam tempoh 1 tahun hingga 5 tahun. Ia menyokong perancangan jangka panjang yang dibuat oleh pengurusan atasan. Ia juga menentukan bagaimana syarikat akan menggunakan sumber-sumber yang ada bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Dan yang ketiga, pengurusan bawahan. Ia menyediakan perancangan operasian iaitu jangka pendek dalam tempoh harian, mingguan, bulanan. Ia dilakukan secara selaras dengan perancangan pengurusan atasan dan pertengahan. Ia juga menghubungkan pelanggan dengan produksi syarikat dan mengawal selia operasi harian. Untuk pengetahuan juga, jangka masa ini yang maksimum diperlukan selama 1 tahun sahaja. Kandungan yang terakhir iaitu penutup. Kesimpulannya, perancangan merupakan satu keperluan yang penting dalam pengendalian sesuatu pengurusan. Oleh hal yang demikian, perancangan meliputi pelbagai aspek dalam menguruskan sesebuah organisasi. Maka, dengan adanya perancangan yang dirancang akan membuahkan hasil yang baik, cekap dan efektif terhadap organisasi. Sekian sahaja tugasan saya untuk subjek Principle of Management. Sekian, terima kasih.